Tuan ini adalah sekaligus jiran dan juga sahabat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Iya. Dan ayah Tuan Haji Zainal itu adalah guru daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aduh. Baik tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan, nama siapa? Nizam. Saya bertemu dengan Tuan Nizam, salah seorang jiran ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di sini saya akan bertanya mengenai masa kecil Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bertanya terus daripada Tuan Nizam ya. Saya Muhammad Rodi, ya, orang Surabaya. Baik, Tuan Nizam, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Rodi kerana datang ke Ceruk Tok Kun. Saya Nizam, merupakan ketua kampung Ceruk Tok Kun. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang anak murid kepada bapa saya yang merupakan seorang guru. Salah seorang gurunya semasa di sekolah rendah di Ceruk Tok Kun lah. Jadi sedikit sebanyak saya pernah mendengar cerita mengenai kelaku Datuk Seri semasa kecil. Dia daripada umur 9 tahun belajar dengan bapa saya. Bapa saya gurunya semasa dia berumur 9 tahun di sekolah. Orangnya memang masa itu bapa saya kata memang orangnya sudah luar biasa. Tulisannya sangat-sangat cantik, tutur bicaranya sangat-sangat baik, luar biasa. Jadi daripada situ bapa saya pernah pegang usap kepalanya, berkata kepada dia, satu hari nanti awak akan jadi menteri ataupun Perdana Menteri. Jadi Tuan, ayah Tuan Nizam tu nama siapa tadi? Haji Zainal Abidin, gurunya semasa darjah 3, umur 9 tahun. Alhamdulillah. Jadi Tuan ini adalah sekaligus jiran dan juga sahabat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ayah Tuan Haji Zainal itu adalah guru daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Guru semasa sekolah, umur 9 tahun. Jadi Tuan mengenal sangat rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya? Kenal sebagai seorang jiran kampung lah, orang kampung sama orang kampung, dan merupakan idola saya juga. Jadi mengidolakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya? Iya. Baik. Pada masa kecil dahulu, selepas ayah anda bercerita, Tuan Haji Zainal itu bercerita bahwa suatu saat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Macam mana sikap daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri? Dia terus, yang saya tahu, dia terus memang kelakuan dia memang sangat terpuji, baik, orangnya sangat cerdik, suka berdebat dengan orang. Dia dari kecil ya? Suka berdebat dengan orang. Betul. Suka masuk ke mesyuarat, tanya itu tanya ini. Memang dia suka berdebat dengan orang. Memang sukar untuk menjawab dengan dia. Memang dia seorang pintar daripada kecil. Yang itu, ini yang diceritakan oleh bapa saya kepada pemberita semasa dia dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri satu ketika dulu. Ya, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri melalui liku-liku beliau. Iya. Jadi di sini, di belakang kita ini adalah rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rumah ibunya. Rumah ibu dan rumah kelahiran. Rumah kelahiran Seri Anwar Ibrahim. Iya. Tuan, di sini ada banyak sejarah peninggalan, yaitu apa-apa boleh saya bertanya dengan Tuan dan kita berkongsi dengan penonton-penonton ya, agar tahu ya apa yang di sini, apa yang pernah terjadi. Kita sampai di sana, kita jalan. Rumah kita seperti ini. Rumah dulu asalnya rumah ni dah lain lah, sedikit lain. Rumah ni dah menghadapi penambahbaikan selepas dia menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri. Itu pun setelah diminta supaya rumahnya dibaiki. Kalau rumah lama tak sekarang pun tak semegah seperti ini. Ini pun masih lagi guna papan. Masih guna papan. Struktur asalnya masih adalah, cuma penambahbaikan hari itu cuma bumbung saja. Yang ni masih lagi bentuk asal sebenarnya. Jadi ini adalah sejarah di mana dilaungkannya apa? Reformasi. Dilaungkan reformasi yang pertama di sini. Deklarasi Permatampau selepas Datuk Seri dipecat.
Baik Tuan Nizam, ini adalah deklarasi Permatang Pauh. Deklarasi Permatang Pauh dilafazkan di tangga ini. Boleh cerita sedikit, Tuan? Semasa itu selepas Datuk Seri dipecat. Ya. Jadi ribuan orang penyokong Datuk Seri memajiri kawasan ini. Jadi di atas tangga inilah Datuk Seri membaca deklarasi Permatang Pauh yang menjadi tunjang kepada perjuangan Parti Keadilan Rakyat. Di sinilah. Ya. Nah, kita lihat tuan-tuan. Inilah deklarasi Permatang Pauh mengambil sepenuh tempat tempat beliau bertanding di dalam politik, mewakili Parlimen, tetapi dilafazkan di Ceruk Tok Kun di tempat kelahirannya. Oh, jadi tuan di sinilah. Termasuk tuan ini adalah seperjuangan pada suatu susahnya beliau selepas dipecat. Ketika itu saya umur dalam 20-an saya rasa. Saya pun tak ingat sangat. Tahun 98 ya. Saya salah seorang yang ada di sini. Ya. Tahun 98. Ya, tahun 98. Deklarasi Permatang Pauh selepas pemecatan Datuk Seri, maka semua berhimpun di sini. Berhimpun di sini ribuan orang. Ribuan orang memajiri kawasan ini. Ya. Alhamdulillah. Sekarang perasaan tuan bagaimana selepas Datuk Seri Anwar sendiri diangkat menjadi Perdana Menteri? Masya Allah, ini ada saat-saat yang dinantikan sekian lama. Ya. Saya yakin ramai orang yang tidak benar-benar mengenali Datuk Seri ini siapa. Saya kenal sebagai anak kampungnya. Datuk Seri ini sangat-sangat mempunyai jiwa kepemimpinan dan perangainya yang baik, fasih berbahasa Arab, menghafal banyak surah Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Saya sangat-sangat kagum dengannya. Ramai orang tidak tahu. Dia dulu semasa timbalan Perdana Menteri, setiap tahun, setiap Hari Raya Aidiladha, beliau akan membaca khutbah Hari Raya Aidiladha di Masjid Ceruk Tok Kun ini. Oh, jadi ramai di masjid ini ya? Masjid ini. Di masjid depan itu ya? Iya. Oh, di masjid itu bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang akan membaca khutbah. Masya Allah. Berpeluang pulang ke sini, bermalam di sini, saya nanti kuliah subuh darinya. Kuliah subuh. Masya Allah, saya berpeluang satu ketika dulu 3 malam. Datuk Seri pulang selepas dibebaskan daripada tahanan dan kemudian mendapat rawatan di Jerman. Oh ya, di Jerman. Lepas tu pulang dia berehat di kampung dan saya berpeluang mengikuti kuliah subuh tiga kali subuh. Masya Allah. Jadi memang saya ternanti-nanti. Jadi seperti ini Tuan ya, Tuan Nizam. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim memiliki kepemimpinan, ya, bukan hanya daripada orang ahli politik, namun beliau juga ada berilmu ya, sangat agama ya. Ya. Dan di sangat masjid dalam ilmu ini, agamanya. Masjid apa Tuan nama dia? Masjid Jami' Kampung Ceruk Tok Kun. Di Masjid Jami' Kampung Ceruk Tok Kun. Maka selepas beliau ada masa kembali pada hari raya akan membuat pengajian lah ya. Kuliah subuh yang akan di tazkirah. Masya Allah, inilah pemimpin yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Dan di sini saya terus bertemu dengan salah satu jiran dan boleh dikatakan sahabat lah, karena Tuan Haji Zainal, ayah daripada Tuan Nizam ni adalah guru Datuk Seri Anwar, salah seorang guru di sekolah dulu. Masya Allah. Jadi kepribadian beliau kita dapat mengenali daripada apa yang diceritakan oleh Tuan Nizam ini. Jadi mengenai fitnah-fitnah apa yang sebelum ini banyak dikatakan, bahkan beliau difitnah yang sangat keji lah ya. Semoga ini menjadi satu titik terang bahwa kebatilan akan selalu hilang dan kebaikan akan menang ya. Inilah perjuangan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kegigihan, dengan istiqomah. Istiqomah, fatawakkal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Maka Allah SWT menjawab setiap insan yang dianiaya, dan doa daripada orang yang dianiaya pasti diijabah ya. Alhamdulillah rakyat Malaysia kini memiliki Perdana Menteri yang dicintai oleh rakyatnya dan berilmu dan berakhlak. InsyaAllah.
Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pencerahan Tuan Nizam nih, siapa yang membenci tanpa tahu maka akan memberi pencerahan ya. Janganlah cuba menyebar fitnah. Ya. Fitnah tu asyaddu minal qatl. Maka fitnah itu sangat kejam, bahkan melebihi pembunuhan ya. Masya Allah. Semoga yang kita tak tahu menjadi tahu, dan dengan kebencian apa-apa kita tidak akan mendapatkan kebaikan pun. Kita kembali menjalin hubungan ukhuwah Islam di antara perpaduan kaum ya. Perpaduan kaum di Malaysia ini dengan 5 prinsip rukun negara ya. Kini kita akan kembali menjalani kehidupan yang normal dan kita harus berpegang teguh kepada prinsip rukun negara Malaysia. Dan sebagai rakyat Malaysia, Tuan Nizam sudah pun meluahkan perasaan beliau dan pesan sekali lagi pesan untuk yang membenci itu. Tolong pesan sangat-sangat. Ingatlah dosa fitnah. Ingatlah dosa fitnah. Jangan panjangkan fitnah. Kalau kita tidak tahu puncanya, lebih baik diam daripada menyebarkan fitnah. Betul. Tanya saya, kalau saya lebih mengenali dia. Tak mungkin Datuk Seri melakukan perkara-perkara keji, fitnah-fitnah yang seperti yang digembar-gemburkan, kemungkarannya. Kalau tidak kenal dia sebenarnya. Terima kasih Tuan Nizam. Semoga ini memberi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jawa. Orang Indonesia ya. Iya. Oke, kita tangkap gambar dulu.